التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم آمين. Okey, sekarang kita masuk di dalam perbahasan tentang menjaga 7 anggota badan daripada kemaksiatan. Ya, kita mau bincangkan ketujuh perkara tersebut. Okay? Yang pertama, menjaga mata. Mata sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau dapat melihat segala sesuatu sehingga engkau dapat menggunakannya dalam menunaikan segala hajatmu. Okey? Misal kalau ada jalan berlubang, ada lubang kan? Kita gunakan mata untuk mengelak daripada lubang tersebut. Faham? Itu pun nikmat mata. Dan engkau dapat melihat dengan matamu akan keajaiban ciptaan langit dan bumi. Sebab tu dalam hadis qudsi Allah kata tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah fa innahu lam tuqaddirahu qadrahu. Dalam hadis qudsi ada, dalam hadis nabawi pun ada. Nabi kata apa? Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Langit, bumi, bulan, bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, semua sekali. Fikir tentang ciptaan Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu berfikir tentang zatnya Allah. Jangan fikir macam mana Allah. Dia lelaki kah, perempuan kah, ada tangan kah, ada kaki kah. Jangan fikir tentang zatnya Allah. Kenapa? Fa innahu lam tuqaddirahu qadrahu, kerana akal kamu tidak akan mungkin sampai untuk membincangkan tentang siapa itu Allah. Faham? Jadi Allah perintahkan kita untuk melihat ciptaannya. Kenapa? Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari sebut Allah perintahkan kita untuk melihat ciptaan-ciptaannya di dunia supaya nanti di hari akhirat Allah akan tunjukkan kepada kita siapa penciptanya. Faham? Di dunia ni Allah suruh kita lihat matahari. Di hari akhirat Allah akan tunjukkan siapa pencipta matahari. Di dunia Allah suruh kita tengok bulan. Di hari akhirat Allah akan zahirkan dirinya siapa pencipta bulan tersebut. Mafhum ni? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kenapa kamu tidak berfikir? Kenapa kamu tidak melihat? Okey? Supaya engkau dapat mengambil i'tibar daripadanya, ambil pengajaran daripadanya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Faham ni? Itu apa fungsi mata tu? Untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Maka peliharalah matamu daripada 4 perkara. Jadi mata kita ni kena dipelihara daripada 4 perkara. Sekejap ya.
Yang pertama, melihat perempuan yang bukan mahram. Itu pun tidak boleh. Melihat perempuan yang bukan mahram dengan pandangan syahwat. Kalau dia lihat bukan dengan pandangan syahwat, itu tidak menjadi masalah. Okey, tetapi Imam Ghazali dia tidak sebut di sini melihat dengan syahwat ataupun tidak melihat dengan syahwat. Sebab Imam Ghazali ambil kaedah ihtiyati, berhati-hati. Sebab takut bila kita nampak, asalnya memang tak ada pandangan syahwat. Tapi bila sudah lama nampak, timbul pula pandangan syahwat. Jadi dia menggunakan kaedah berhati-hati. Faham? Ini melihat perempuan yang bukan mahram. Okey. Yang kedua, melihat gambar-gambar yang lucah yang membangkitkan syahwat. Itu memang haram. Faham ni? Yang ketiga, melihat orang lain dengan pandangan penghinaan, dengan pandangan yang mengaibkan. Kita nampak dia, kita anggap dia tu hina, rendah, lebih baik kita daripada dia, maka itu pun tidak boleh. Faham? Melihat seseorang dengan pandangan yang hina. Yang keempat, melihat keaiban orang lain. Lihat aib tu tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya dia sebarkan aib orang lain. Itu yang menjadi masalah. Faham ni? Antum tambah satu lagi. Yang kelima. Walaupun di dalam kitab ni sebut 4 saja, tambah satu lagi. Melihat dunia dengan pandangan ta'zim. Okey? Melihat dunia bi'aini ta'zim, dengan pandangan yang agung, dengan pandangan yang besar. Itu pun adalah haram. Jadi 4 perkara ini adalah haram mata untuk melihatnya. Okey? Melihat perkara yang haram, melihat seseorang dengan pandangan bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan yang menghinakan. Yang ketiga, melihat dunia bi'ainit ta'zim, dengan pandangan yang agung. Ini secara umumnya. Faham ni? Sebab apa? Melihat perempuan yang haram dengan melihat gambar lucah tu termasuk dalam melihat perkara yang diharamkan. Okay, jadi umumnya ada 3 perkara ni. Umumnya 3. Melihat perkara yang haram, melihat orang dengan pandangan yang menghinakan, bukan orang saja, makhluk juga. Okay, melihat makhluk. Sebab selalu bagi contoh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Faham? Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri suatu ketika pernah pakai jubah dia. Bila dia pakai jubah dia, di sebelah dia tu ada seekor anjing. Okay? Ada seekor anjing. Jadi dia pun pakai jubah dia. Bila dia pakai dia punya jubah, dia pakai dalam keadaan berhati-hati. Sebab takut kain itu terkena kepada anjing tadi. Dia pun berhati-hati pakai. Dia takut kainnya tu terkena anjing tadi. Tiba-tiba Allah zahirkan anjing tu berkata-kata. Ini wali Allah mendapat teguran direct langsung daripada Allah. Faham ni? Jadi anjing tu kata, wahai Hasan. Dia kata, Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai Hasan, kalau kamu takut kain kamu, kalau kamu jauh-jauh daripada aku kerana takut kain kamu terkena najis aku, ketahuilah bahawa sekiranya kain kamu terkena kepada badan aku, cukup dengan 7 basuhan, kain kamu akan menjadi suci. Ambil 7 basuhan, 1 basuhan disertakan dengan tanah, nescaya kain kamu akan menjadi suci. Tetapi kata anjing itu, tetapi wahai Hasan, kalau 7 lautan sekalipun diambil untuk membasuh hati kamu yang menyangka kamu lebih baik daripada aku, 7 lautan itu tidak akan mampu untuk membersihkan hati kamu. Sebab apa? Sebab dia menganggap dia lebih mulia daripada anjing tadi. Anjing pun diharamkan kita untuk melihat diri kita lebih mulia daripada anjing tadi. Apatah lagi manusia. Yang mana manusia itu sudah sememangnya mulia daripada anjing tadi. Faham ni? Begitu. Dan yang ketiga, melihat dunia dengan pandangan yang agung. Bi'ainit ta'zim. Okey. Yang kedua, menjaga telinga. Kita ringkas-ringkaskan. Yang kedua, menjaga telinga. Hendaklah engkau jaga telingamu daripada mendengar perkara-perkara bid'ah. Okey? Atau seumpamanya perkataan yang jahat atau perkataan yang
sia-sia atau menyebut kejahatan orang lain. Jadi dia punya telinga tu dijaga daripada apa? Daripada mendengar perkara-perkara yang haram. Bukan mata saja dijaga daripada perkara yang haram, tapi telinga juga perlu dijaga daripada perkara-perkara yang haram. Sebenarnya telingamu itu, Haikal, diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk engkau dapat mendengar akan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah-hikmah para awliya. Awliya ni jamak bagi wali lah. Wali-wali Allah. Okay? Jadi tujuan penciptaan telinga ni asalnya untuk apa? Asalnya untuk mendengar perkara-perkara yang ada syariatnya di dalam agama. Misal, mendengar azan, mendengar Al-Quran, mendengar hadis Nabi, mendengarkan ilmu, mendengarkan perkataan hukama, awliya, salihin dan sebagainya. Faham? Itu tujuan utama telinga diciptakan. Faham ni? Sebab itu telinga dengan mulut ni, Allah cipta telinga dua, mulut satu. Faham? Allah cipta telinga dua, mulut seolah-olah Allah mau bagi hikmah kepada kita supaya lebih banyak mendengar daripada bercakap. Faham? Sebab itu diciptakan telinga dua, mulut satu. Hikmahnya apa? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Sebab kalau banyak cakap ni akan otomatik akan banyak salah. Faham? Banyak salah. Siapa yang tidak dengar Al-Quranul Karim ataupun tidak mendengar hadis Nabi selama 3 hari, maka satu bintik hitam akan melekat di hati dia. Itu Imam Ghazali ada sebut juga dalam Ihya kalau tidak silap. Siapa yang tidak mendengar Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi selama 3 hari ataupun perkataan hikmah ataupun ilmu selama 3 hari, maka hatinya akan ada satu bintik hitam di dalam hatinya. Jelas. Itu 3 hari tu. Kalau 3 bulan, faham? Kalau 3 tahun lagi lah. Okay? Innal qalba la yasda' kama yasda'ul hadid. Nabi beritahu sesungguhnya hati ini akan berkarat seperti mana berkaratnya besi. Besi berkarat. Okay? Seperti mana besi berkarat, seperti itulah hati akan berkarat. Besi berkarat sebab apa? Sebab ada kehadiran air dan udara. Bila besi itu terdedah dengan air, terdedah dengan udara, maka besi itu akan berkarat. Faham? Macam itulah dia hati kita. Bila hati kita terdedah dengan dosa, terdedah dengan maksiat, terdedah dengan nafsu, maka hati kita akan mudah berkarat. Faham ni? Wajilahuhu al-istighfar. Dan benda yang menghilangkan karat hati itu ialah memperbanyakkan istighfar. Maka gunakanlah telingamu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal dan kenikmatan yang abadi di dalam syurga. Sebab apa? Kenapa dia kata dengan ilmu itu engkau dapat mencapai kerajaan yang kekal, iaitu syurga? Sebab jalan ke syurga itu dimulakan dengan jalan menuntut ilmu. Sebab tu Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Jadi bila mana kita berjalan menuntut ilmu, sebenarnya hakikatnya Allah sedang bukakan pintu kita untuk masuk ke dalam syurga. Faham? Okey? Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu, maknanya nikmat telingamu itu, seperti engkau mendengar akan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Maknanya dia khianati dirinya dan mengkhianati nikmatnya Allah. Dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntunganmu. Keuntungan mana ni? Keuntungan akhirat. Faham ni? Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Dan janganlah engkau berkata bahawa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata sahaja.
tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Macam perkataan umpatan, dusta dan sebagainya. Faham ni? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadun al-mughtabaini." Sesungguhnya orang yang mendengar umpatan orang lain adalah bersekutu, bersubahat dengan orang yang berkata itu. Dan dia juga dikira salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Faham ni? Sebab tu kalau ada majlis mengumpat, usahakan untuk lari daripada majlis mengumpat. Usahakan. Faham? Okay. 3, menjaga lidah. Kita cepat sikit. Kita kejar masa. Okay, yang ketiga menjaga lidah. Di dalam anggota badan kita ni, benda yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka lidah. Faham? Disebut di dalam hadis, warid daripada hadis. Benda yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah lidah. Sebab itu kalau kita nampak kitab Bidayatul Hidayah ataupun kitab-kitab tasawuf, bila sebut tentang lidah, huraiannya sangat panjang. Huraian sangat panjang. Antum tengok kita antum sendiri. Bila sebut tentang mata, huraiannya sikit. Bila sebut tentang telinga, huraiannya sikit. Tapi bila sebut tentang lidah, tengok berapa muka surat tu Imam Ghazali syarahkan, terangkan. Faham? Sangat banyak. Sebab di anggota badan kita ni, yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah lidah dia. Faham? Nah, sebab itu, setiap hari, hati dan seluruh anggota badan ni, bangun siap kita pada waktu pagi, semua anggota badan kita ni akan berteriak kepada lisan. Faham? Akan berteriak kepada lisan. Wahai lisan, dia kata, kalau engkau lurus hari ini, maka kami semua akan turut lurus. Kalau engkau bengkok hari ini, maka kami semua akan turut bengkok. Sebab bermula daripada lisan. Itu lisan kena jaga. Okey? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagimu akan lidah supaya engkau dapat berzikir dengannya. Sebab dalam hadis Nabi sebut apa? Apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahum wa mathalul ladzi yadhkuru rabbahum kamathali hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir di sisi Allah adalah sama seperti mana perumpamaan orang yang hidup dan juga orang yang mati. Orang yang hidup, orang yang berzikir ni hidup di sisi Allah. Orang yang mati, orang yang zikir di sisi Allah walaupun jasadnya hidup. Jelas? Dan supaya engkau dapat membaca Al-Quran. Jadi jangan malu kalau baca Al-Quran tu salah ataupun gagap-gagap. Faham ni? Nabi beritahu man qara al-Quran, barang siapa man qara al-Qur'ana, siapa yang baca Al-Quran wa yatata'ta fihi, dan dia gagap ketika baca Al-Quran, falahu ajrain, maka mereka akan dapat 2 pahala. Pahala sebab membaca, pahala sebab usaha untuk membaca walaupun gagap. Faham ni? Okey? Dan usahakan juga untuk baca Al-Quran daripada mushaf, bukan daripada telefon. Jelas? Baca daripada mushaf, bukan daripada telefon. Kalau antum baca daripada mushaf, antum akan dapat banyak pahala daripada baca daripada telefon. Faham ni? Okey? Itu panjang kalau Ustaz menghurai. Dan membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dakwalah ni. Okey? Dan supaya engkau dapat melahirkan perasaan dan kehendakmu dengan apa maksudnya tu? Adakah dia melahirkan perasaan dan kehendaknya dengan makian? Kan disebut lisan. Jadi Allah ciptakan lisan untuk apa? Untuk dia melahirkan perasaannya. Dia lahirkan perasaannya daripada lidah. Maknanya dia ucapkan. Adakah dengan ucapan itu dia maksudkan dengan kita luahkan perasaan dengan memaki orang? Dengan mengecam orang? Adakah itu maksudnya? Tidak. Faham? Yang maksudkan di sini ialah melahirkan perasaan dan kehendaknya dalam bentuk doa yang dilafazkan kepada Tuhannya. Itu maksud dia.
Allah bagi nikmat, ucap alhamdulillah. Faham? Allah bagi musibah, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, inna lillahi ni bukan untuk orang yang mati saja. Faham ni? Dan Ustaz, si Rizki sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh sebut begitu. Faham ni? Sebab apa? Sebab inna lillahi ni bukan untuk orang yang meninggal saja. Bukan untuk orang yang mati saja. Untuk orang yang ditimpa musibah pun ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini benda yang perlu yang perlu diketengahkan dalam masyarakat, yang perlu diubah. Sebab masyarakat sekarang ni anggap inna lillahi ni macam orang yang sudah mati. Sebenarnya tidak. Faham ni? Okey? Baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhiratmu. Maka apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain daripada yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bermakna engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu itu. Faham? Dan lidahmu adalah anggotamu yang paling berkesan ke atas dirimu dan yang paling berkesan terhadap orang lain. Faham? Sebab itu dakwah yang paling berkesan, dakwah menggunakan lidah, bukan dakwah menggunakan Facebook. Faham? Dakwah menggunakan media. Dakwah yang paling berkesan adalah dakwah menggunakan lidah. Itu dakwah yang paling berkesan. Faham ni? Sebab apa? Sebab perkara itu akan terus sampai ke hati manusia. Faham? Berbeza dengan kalau ada orang tulis surat dengan kita, orang maki kita, tulis surat. Faham? Engkau ni jelek lah, hina lah. Faham ni? Contohlah Rofi. Kehadapan Rofi, engkau ni hina. Engkau ni jijik. Engkau ni jelek. Faham? Contohlah, faham? Walaupun hakikatnya begitu. Okey? Engkau ni buruk. Faham ni? Trap sedap suaranya. Faham? Luahan hati dah ni. Faham? Contoh, Trap sedap suaranya, mojak lawan suaraku, solatun bisa lawan mubin. Wow, dia tulis begitu, jelas nih. Si Rofi baca, faham? Baca, memang ada kesan, tapi kesannya tidak seberapa dibanding dengan ucap depan-depan. Kau ni hina, kau ni jelek, kau ni, faham nih? Jadi lidah ni mainkan peranan. Okay? Berapa ramai nantinya orang yang akan dihumbankan ke dalam api neraka Jahannam dengan sebab jenayah yang telah diperbuat oleh lidah mereka. Faham? Satu ketika ada seorang ibu di zaman Nabi. Okey? Nabi perintahkan dia minum satu gelas air. Okey? Dia pun minum. Nabi kata jangan telan, kemam, simpan di mulut. Faham? Dia kemam. Nabi kata, jangan buang sampai aku pulang semula. Nabi pun jalan, beberapa lama lepas tu Nabi pun pulang. Nabi kata, masih kemam? Dia kata, iya. Tumpahkan. Bila ditumpahkan apa? Air yang putih tu, yang disumbatkan ke dalam mulutnya, bila dia muntahkan, bertukar menjadi darah berwarna merah. Dia pun kata, ya Rasulullah, kenapa begini? Dia kata, sebab apa? Sebab tidak ada seorang pun yang lalu di hadapanmu, melainkan engkau tidak umpat. Semua kau umpat. Faham? Yang pertama lalu kau umpat, yang kedua lalu kau umpat, yang ketiga lalu kau umpat, yang keempat lalu pun kau, semua dia Tak ada seorang pun yang lalu di hadapannya selamat daripada umpatannya. Tak ada. Semua kena umpat. Yang pertama hendak ngam kopiahnya sama bajunya, yang kedua hendak ngam roknya sama bagnya, semua dia umpat. Faham ni? Jadi benda tu akan menyebabkan apa? Seseorang itu nanti di hari akhirat akan makan bangkai sesama manusia. Dengan sebab dia mengumpat. Faham? Maka kekanglah lidahmu sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dihumbankan ke dalam api neraka seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis. Ingat, humban tu bukan macam semalam. Humban tu akan akan disiksa. Bukan macam apa? Contoh? Janganlah dengki, Aikal. Dengki, suaramu tak sedap. Dengki dengan orang. Mau dengki dah dengan orang yang sedap suaranya. Ini dengki dengan orang yang tak sedap suara. Apa kau ni? Inna rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabahu fayahwi biha fi ga'ri jahannam 70 kharifan. Sesungguhnya seseorang itu terkadang bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa. Misal macam apa?
Apa nih? Raja lawak. Faham nih? Maharaja lawak mega, spontan. Paham? Apa lagi? Apa? Ekstravaganza. Apa? Apa? Dia suka dengar benda-benda yang lawak tuh. Super spontan. Faham nih? Apa? Sepatu. Faham? Ibnu Julmirat. Yang lawak-lawak dia suka ada. Dia suka dengar. Faham nih? Bukan yang dengar tuh tidak masalah. Yang buat tuh. Yang buat orang ketawa tanpa sebab tuh. Paham nih? Oke? Terkadang dia bercakap dengan satu percakapan dengan tujuan supaya orang lain menjadi ketawa daripada sebab percakapan itu. Dia tidak menyangka bahawa perkataannya itu akan menyebabkan dia dihumban ke dalam api neraka selama 70 tahun. Berapa perkataan? Tengok hadis Nabi itu kata apa? Bil kalimati. Nabi tidak kata bil kalimat. Nabi kata apa? Bil kalimah. Bukan bil kalimat. Bukan. Bil kalimah. Maknanya satu perkataan 70 tahun. Satu perkataan. Kalau satu episod. Faham berapa banyak perkataan tuh? Jelas nih. Oke? Dia tidak sedar, dia tidak sangka bahawa perkataannya itu akan menghumbankan dia ke dalam neraka selama 70 tahun. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu maknanya pada suatu hari lah tu kan. Suatu hari maksudnya tu ya. Suatu hari peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tentera Islam yang terbunuh di medan perang. Lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini kerana dia telah mati syahid dan berjaya mendapatkan syurga. Mendengar ucapan itu lalu Rasulullah bersabda, belum tentu lagi. Kerana boleh jadi dia pernah bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah atau dia bakhil dari memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Itu je sebab. Padahal terbunuh di medan perang ni asbab masuk syurga tanpa hisab. Faham ni? Setitik bila mana apa namanya? Nabi begitu apa? Tidaklah jatuh darahnya ke bumi. Tidaklah jatuh setitik darah orang yang terbunuh di jalan Allah melainkan Allah telah isytiharkan syurga baginya. Darahnya belum jatuh ke lantai, belum sempat darahnya jatuh, Allah sudah kata syurga buat kamu. Tapi sebab apa? Tapi disebabkan dia ada perkataan yang disebut yang tidak berfaedah ataupun dia ada sesuatu yang dia tidak mau beri kepada orang yang memerlukan, asbab dia masuk syurga, asbab dia masuk neraka dan terhalang daripada masuk syurga. Itu orang terbunuh di jalan Allah tu. Apatah lagi kita yang tidak fisabilillah. Kita terbunuh juga dalam PUBG. Faham? Dalam Munafik Legend. Faham? Kita terbunuh di situ. Faham? Jangan buat muka-muka begitu Mas Lan. Faham? Masya Allah. Buat muka-muka bersalah lagi. Oleh kerana itu Mas Lan, jagalah lidahmu yang jelek itu dan suaramu yang buruk daripada 8 perkara. Dobit. Okey? Jagalah lidahmu daripada 8 perkara. Kalau mata tadi berapa? 4 kan? Kita tambah 1 5. Umumnya 3. Okey? Tapi lidah ni lah 8 perkara. Okey? Bismillah. Assalamualaikum. Pertama, bohong. Berbohong. Sudah dapat bantuan ke Manci? Belum Ustaz. 3 hari aku nak makan. Padahal baru kemarin dapat bantuan. Faham? Dia mau kumpul beras di rumahnya. Boleh jual. Boleh dapat hasil. Faham nih? Itu pun bohong juga. Faham nih? Pertama, bohong. Maka janganlah engkau berbohong. Sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Nabi ni guraunya pun yang betul. Nabi guraunya pun yang betul. Satu orang nenek kan datang zaman Nabi.
Nabi beritahu apa? Ya Rasulullah, nenek tu beritahu, "Ya Rasulullah, adakah saya boleh masuk syurga?" Nabi kata apa? Nenek, kau nak boleh masuk syurga. Faham? Nenek tu menangis, pulang dia menangis. Menangis. Wah, lari atas katil lompat. Contohlah, faham ni? Nenek siapa tu? Nenek tu pun jumpa Nabi, antum sudah? Padahal belum juga. Jadi bila mana dia menangis, nenek tu apa? Nabi pun jumpa dengan nenek tu. Dia kata, "Wahai nenek, apa? Nanti di hari akhirat semua orang akan diubah dia punya umur. Kalau lelaki umur 30-an, kalau perempuan umur belasan tahun." Terus gembira nenek tu. Faham? Sebab nenek tu tua. Maknanya apa? Tak ada orang tua dalam syurga. Yang semua adalah muda. Itu gurauan Nabi. Gurauan Nabi pun betul. Faham ni? Begitu cara bergurau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah antum buat nanti bagi bantuan ni ya. Encik beras. Ya, ini telur. Tak ada kau dalam syurga tu nanti. Wow. Bagus gembira dapat bantuan terus sedih. Maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Jangan engkau biasakan dirimu berbohong dalam bergurau. Nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara yang bersungguh-sungguh. Faham ni? Jadi jangan main-main dalam menipu sebab takut nanti kita betul-betul menipu. Berbohong adalah di antara dosa besar yang terbesar. Faham? Selain daripada itu, apabila engkau telah dikenali sebagai pembohong, maka hilanglah keadilanmu dan harga dirimu. Orang kalau sudah menipu, sekali sudah menipu, sampai kiamat orang akan cop sebagai penipu, walaupun dia cakap betul. Faham ni? Macam Dajjal lah. Dajjal ni bukan penipu, Dajjal ni pembelit. Tahukah pembelit? Yang dia boleh ubah benda baik jadi buruk, benda buruk jadi baik. Faham? Itulah Dajjal. Faham? Dan hilanglah makna daripada segala perkataanmu. Walaupun kau cakap benda betul sekalipun, tak ada makna sudah untuk orang. Faham? Dan orang lain akan melihat engkau dengan pandangan yang rendah. Ini orang lain ni orang yang tak belajar tasawuf lah ni. Faham ni? Sebab apa? Sebab kalau orang yang belajar tasawuf, dia tak akan sesekali menganggap orang tu dengan pandangan yang rendah, hatta pemaksiat sekalipun. Jelas? Apabila engkau mahu tahu sejauh mana jahatnya, apabila engkau bercakap bohong, maka lihatlah kepada orang lain yang bercakap bohong kepadamu. Kita benci orang lain cakap bohong dengan kita, tapi kita cakap bohong juga. Begitulah kebenciannya. Betapa engkau merasakan dirimu jijik daripadanya, dan betapa hinanya orang itu pada pandanganmu, dan betapa jahatnya apa yang dilakukannya. Begitulah hendaknya engkau melihat kepada segala keaiban dirimu, kerana engkau tidak dapat mengetahui sejauh mana keaiban dirimu kecuali bila engkau memperhatikan perbuatanmu yang sama dilakukan oleh orang lain terhadap diri. Maka apa yang engkau pandang buruk terhadap orang lain, begitulah pula sebaliknya. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita nampak orang tu buruk, sebenarnya kita yang buruk. Sebenarnya kita yang buruk. Ada beberapa orang sahabat Nabi, waktu itu Nabi dengan beberapa orang sahabat sedang duduk. Jadi ada seorang sahabat Nabi datang, puji Nabi, "Ya Rasulullah, engkau ni mulia, engkau ni agung, engkau ni dihormati." Macam-macam dia pujian. Faham? Lepas tu datang pula Abu Jahal. "Ya wahai Muhammad, engkau ni hina, engkau ni sahir, engkau ni kahin." Macam-macam dia hina. Terus Nabi kata apa? Bila mana dia jalan, Nabi beritahu kepada sahabat. Sahabat tu tanya, "Ya Rasulullah, kenapa yang para sahabat ni, yang satu ni puji engkau, yang satu ni hina kau?" Nabi kata, "Itulah gambaran hati seseorang. Itulah gambaran hati. Dia puji sebab hatinya bersih. Dia kutuk sebab hatinya kotor." Faham? Jadi kalau ada orang, kalau kita ada kutuk orang, kalau kita ada perli orang, kalau kita ada kecam orang, bermakna hati kita yang bermasalah. Bukan orang tu, hati kita yang bermasalah. Faham ni? Okey?
Mana sudah Maslan? Oleh itu janganlah engkau. Oleh itu janganlah engkau suka membuat perkara yang menyebabkan kebencian orang lain terhadap dirimu. Kedua, menyalahi janji. Apa makna menyalahi janji? Mungkir janji, tidak menepati janji. Bismillah. Oke, yang pertama bohong, kedua mungkir janji. Oke? Maka janganlah sekali-kali engkau berjanji kemudian engkau menyalahinya. Bahkan sebaiknya biarlah engkau banyak berbuat baik walaupun tanpa berjanji. Jikalau engkau terpaksa juga mengikat janji, maka engkau mesti berhati-hati. Jangan sampai janji ini engkau ingkari. Paham? Kecuali apabila engkau lemah daripadanya kerana ada halangan yang tidak dapat dielakkan. Kerana mungkir janji itu adalah sebahagian daripada tanda orang-orang munafik dan orang yang rendah akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun. Wa in sama wa shalla. Man idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana." Nabi kata apa? 3 perkara, siapa yang ada salah satu daripada 3 perkara ini. Ingat, bukan 3-3 ini ada baru level munafik, tidak. Salah satu daripada 3 ini. Paham? Salah satu daripada 3 ini. Okey? Maka dia adalah munafik. Nabi kata apa? Wa in shoma wa shalla. Walaupun dia puasa, walaupun dia bersolat, tetap dia munafik. Kalau dia ada salah satu daripada 3 perkara ini. Apa dia? Idza haddatsa kadzaba. Bila mana dia berkata, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Bila mana dia berjanji, dia mungkir janji. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberi amanah, dia khianat terhadap amanah tersebut. Paham? Orang bagi duit sumbangan untuk beli beras, untuk beli telur, dia pergi beli top up. Misal lah contoh, faham? Dia pergi beli ring light. Dia gelap, faham? Senawi, faham? Dia mau buat live di rumah. Okay? Dia mau buat live. Itu pun dikira sebagai apa? Khianat. Okay? Khianat. Macam antum sebut khitab. Kan? Ada khianat. Mana khitabku? Wah, khitab. Kitab. Bukan khitab. Terlampau mau nampak agama betul tu. Faham? Mana aku punya khitab? Yang lain, mana aku tahu? Faham? Tak mau kalah juga. Faham? Okey? 3 perkara ni salah satu daripada 3 perkara ni. Bukan mesti ada 3 perkara ni, ya. Yang ketiga apa? Ghibah, mengumpat. Mengumpat. Dosa mengumpat orang adalah lebih berat daripada 30 kali berzina. Nampak? 1 kali berzina pun sudah berat. Tapi mengumpat ni rupa-rupanya lebih besar daripada apa? Zina. Faham? Ada seorang lelaki bertanya dengan Nabi. Ya Rasulullah. Dia kata? Oh, bukan. Nabi bagi tahu apa? Dosa mengumpat ini lebih besar daripada zina. Faham? Sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana pula boleh dosa mengumpat lebih besar daripada zina? Macam tak logik. Faham? Macam mana mengumpat ni dosanya lebih besar daripada zina? Kemudian Nabi kata, sebab orang yang berzina, kalau dia bertobat kepada Allah, dosanya akan hilang dan tobatnya akan diterima. Tapi orang yang mengumpat, kalau dia bertobat kepada Allah, tobatnya tidak akan diterima selagi mana dia belum minta maaf kepada orang yang dia umpat. Sebab itu dosa mengumpat lebih besar daripada zina. Faham?
Berapa kali? 30 kali daripada berzina. Seperti yang disebutkan di dalam hadis. Dan yang dimaksudkan dengan ghibah atau mengumpat itu ialah engkau mengatakan apa sahaja perkara yang sabit dengan seseorang. Jikalau ia mendengar perkataannya tersebut, tentu ia akan marah. Jadi maksud mengumpat nih, kalau kita cerita tentang orang dan orang tu tahu apa yang kita cerita, dia akan marah. Itulah mengumpat. Faham? Misalnya kalau dia tahu perkataan yang kita ucapkan untuk umpat dia sampai kepada pengetahuannya, dia akan marah. Kalau dia tidak marah, itu tidak kira umpatan, itu dikira pujian. Faham nih? Ini dia marah, itu dikira umpatan. Cakap pasal orang nih, betul pun salah, salah pun salah. Kalau betul dikira mengumpat, kalau salah dikira berdusta. Faham? Yalah, kalau salah kan dikira berfitnah lah tuh. Faham nih? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada. Tapi antum kena ingat, bukan fitnah itu yang dimaksudkan. Faham? Macam kita kata, ada orang fitnah kau. Tak apa, fitnah lebih besar daripada membunuh. Salah tuh. Kena ketawa Ikal. Macam jahil pula orang tu kan. Faham? Iyalah kita anggap macam kita alim kan. Faham? Sekali lagi kan? Faham? Fitnah itu lebih besar daripada, bukan fitnah yang kita fahami tu. Maksud fitnah dalam Quran tu ialah syirik. Faham? Syirik itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Bukan fitnah yang fitnah, bukan. Faham? Nah, sebab tu ayat Quran ni kena baca tafsir. Tak cukup dengan terjemahannya sahaja. Faham ni? Jadi tidak kena kalau ada orang fitnah kita kata fitnah ni lebih besar daripada membunuh. Salah. Kalau kita kata fitnah ni lebih besar daripada zina tau. Itu okey lagi. Tapi kalau dia kata fitnah ni lebih besar daripada membunuh, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat begini sekian begini, faham ni? Ditakikkan oleh ulama ini. Wah, faham? Al-fitnah tu asyadul qatl. Wah, laju pula tu. Rupanya salah. Maka engkau dikira seorang yang mengumpat lagi zalim, walaupun apa yang engkau sebutkan itu benar berlaku. Nampak? Yang benar pun tetap dikira mengumpat, berlaku pada diri orang yang berkenaan. Tokok tambah, itu lagi besar dosanya. Benda yang benda yang salah kita umpat. Benda yang memang dia ada kita sebutkan dengan orang. Itu mengumpat. Benda yang tak ada kita sebut dengan orang. Apa ni macam mana? Benda yang betul orang tu buat kita sebut. Benda tu apa? Itu mengumpat. Benda yang salah kita sebut, itu apa? Itu dusta. Benda yang tak ada dia buat, kita ada-adakan buat. Itu buhtan namanya. Buhtan itu lebih besar daripada mengumpat dan berdusta. Faham? Tokok tambah lah ni, tokok tambah cerita. Faham? Tokok tambah. Faham ni? Si A pergi cerita dengan si B pasal ikan tenggiri. Sampai dengan si Q jadi amplang sudah. Faham? Maknanya apa? Lain yang dicakap, lain yang disampaikan. Faham ni? Sudah berubah. Faham? Si A cerita ubi, sampai si Z putus sudah. Faham? Bolehnya tu, faham ni? Dan jauhilah daripada cara umpatan ataupun perli ulama su', iaitulah umpatan yang tidak menggunakan bahasa yang jelas. Dia mau mengumpat tapi tidak menggunakan bahasa yang jelas. Dia guna bahasa-bahasa yang majaz. Faham? Kinayah, sindir. Okay? Yang tidak menggunakan bahasa yang jelas
tetapi mempunyai makna yang sangat tajam. Siapa paling pakar ini? Siapa paling pakar nih? Muallim lah. Belajar dengan muallim. Okay? Yalah, sebab dulu kan ikut debat, pertandingan debat kan? Pertandingan debat ni dia banyak ajar begini. Faham? Sebab tu antum jangan ikut debat. Faham ni? Tentang guru antum dulu Johan debat, oi, muallim tu kan Johan debat. Oh, mana kita pun kena berdebat juga. Jangan. Faham? Yang baik ambil, yang tak ambil, yang tak apa? Yang tak baik jangan ambil. Okey? Contohnya apabila engkau ditanya tentang hal seseorang, maka engkau menjawab dengan perkataan, mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Ini fitnah sebenarnya. Ini hasutan iblis sebenarnya. Kau tahu si Imran dia begini-gini. Itulah kan, moga Allah bagi hidayah lah dengan dia. Perkataan moga Allah bagi hidayah, itulah hasutan iblis sebenarnya. Sebab bila mana kita doakan hidayah untuk orang lain, bermakna apa? Bermakna kita anggap diri kita lebih baik daripada dia. Itulah hasutan iblis sebenarnya. Faham ni? Doakanlah dia. Faham? Moga-moga Allah bagi dia hidayah. Apa maknanya itu? Apa maknanya itu? Maknanya dia anggap dirinya baik. Itulah hasutan iblis sebenarnya. Talbis, dia mengindahkan, dia mencantikkan amal tu sebenarnya buruk, tidak bagus. Tapi dia nampak macam amal. Doa kan bagus, mendoakan orang, tapi dia anggap dirinya bagus. Faham? Itulah dipanggil talbisu iblis. Faham? Talbisu iblis namanya. Okay? Dipakaikan dengan pakaian iblis. Dihasut dengan hasutan halus iblis punya mainan ni. Faham? Sangat halus. Muallim Syanun tak datang kuliah. Cerit birit dia. Well, okey, dapat moga Allah mudahkan. Itulah tu muallim, doakan cak dia. Masya-Allah, faham ni? Suara siapa tu? Contoh. Mana ada yang tak pernah sebut tu, ni contoh. Faham? Janganlah terasa. Doakanlah dia muallim. Moga Allah bagi dia hidayah. Muallim pun okey. Contoh mazlah ni yang terasa, faham ni? Okey, jadi jangan tengok bagaimana halusnya hasutan iblis ni. Faham? Antum rasa antum okey sudah, tapi rupanya tidak. Lebih buruk daripada orang tu. Okey? Mudah-mudahan Allah membaikkan halnya. Sebenarnya saya sangat berduka cita mendengar apa yang telah dilakukannya. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaannya. Nampak? Sebenarnya perkataan yang seperti ini telah menghimpunkan dua kesalahan. Nampak macam bagus kan? Nampak macam kita simpati dengan dia, doakan untuk dia. Sebenarnya di sini ada hasutan hati-hati. Yang pertama, dia mengumpat orang kerana maksudnya dapat difaham dengan jelas. Itu sudah dikira mengumpat. Sebab dia sudah sebut tentang hal orang. Faham? Yang kedua, membersihkan dan memuji diri sendiri dengan cara menyalahkan orang lain. Jadi ada dua kesalahan yang sangat besar di sini. Iblis terkeluar daripada syurga sebab tidak mendoakan dirinya sendiri. Faham? Sebab tu kita kalau mau doakan orang lain, jangan lupa doakan diri kita. Seandainya niatmu ikhlas dalam doamu itu, maka sebaiknya engkau mendoakannya dengan cara kalau betul kau mau doalah di depan Allah. Bukan doa depan orang. Faham ni? Doakanlah dia Syekh. Faham? Mukanya pun muka dajjal. Orang tahu sudah, ini memang dajjal ni. Faham ni? Dan seandainya engkau susah hati dengan sebab perbuatannya, maka tandanya engkau tidak suka membuka keaibannya di hadapan orang lain. Okey? Tetapi ketika engkau menzahirkan kesusahanmu dengan keaibannya, maka itu sama artinya dengan engkau menzahirkan keaibannya. Tapi ada juga bab-bab yang kita boleh sebarkan aib orang lain. Faham? Ada bab-babnya. Okey? Misal,
Antum nampak ada orang membunuh. Paham? Kemudian antum jadi saksi. Dipanggil ke pejabat polis. Paham nih? Polis pula mau lukis muka orang tuh. Ada kan polis yang pakar macam mana mukanya, macam mana apa namanya? Keningnya, macam mana hidungnya, macam mana mulutnya. Kan ada polis yang pakar melukis itu kan? Jadi polis tanya, macam mana rupanya? Paham? Gibah. Paham? Dia bagi tahu polis tuh, gibah. Dia tidak mau bagi tahu. Haram hukumnya, neraka tempatnya. Imam Ghazali bagi tahu dalam Bidayah. Paham? Di dalam Bidayah. Oh, paham? Boleh lupa dia punya suara. Bidayah. Jelas, ha? Macam mana mau siap kerja kalau begitu? Macam mana penjenayah mau ditangkap? Paham? Jadi ini antara benda-benda yang boleh disebarkan dia punya aib. Paham nih? Okey, ada banyak lagi lah. Okey? Mahkamah, paham nih? Tuduhan orang macam-macam lagi lah. Jelas. Okey? Sebenarnya firman Allah di bawah ini sudah cukup bagimu supaya engkau meninggalkan segala bentuk umpatan. Allah berfirman, wala yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Allah kata apa? Dan janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian orang yang lain. Apakah seseorang kamu suka makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Maka sudah tentu kamu merasa jijik daripadanya. Jadi perumpamaan mengumpat ni sama seperti mana perumpamaan kita makan daging sesama manusia yang sudah mati, bangkai. Bencikan dengan bangkai. Maksudnya seperti itulah kita benci mengumpat. Allah telah menyerupakan engkau dengan pemakan bangkai, maka hindarilah penyakit ghibah ini. Dan jikalau engkau mahu berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lah. Orang yang sibuk dengan diri sendiri tak akan ada masa untuk fikir tentang diri orang lain. Sebab apa? Sebab dia sibuk dengan diri dia sendiri. Dia sibuk dengan dosanya, dia sibuk dengan aibnya, dia sibuk dengan salahnya. Maka tak ada masa dia untuk bincang pasal orang. Kenapa kita ada masa untuk bincang pasal orang lain? Sebab kita tak ada masa yang kita gunakan untuk apa? Untuk muhasabah pada diri kita sendiri. Ulama sampai tak ada masa mau cerita pasal orang lain. Kita sampai tak ada masa mau muhasabah diri sendiri. Dan jikalau engkau mahu berfikir, tentu engkau tidak akan mengumpat orang lain. Cuba engkau lihat pada dirimu sendiri, Haikal. Bukankah dirimu sendiri juga mempunyai aib? Faham? Yang zahir lagi tu. Faham? Dan aib yang batin. Yang tak dinampak. Misal dengan Rozaima, misal. Faham? Bawa jambatan. Misal. Faham ni? Pegang kompek. Faham? Nah, itu aib lah tu. Betul? Wah, betul. Faham ni? Bukankah engkau juga pernah membuat maksiat secara sendiri-sendiri, Mas Lan? Jangan jawab. Faham? Dan juga dengan cara terang-terangan, Don. Wah, lagi teruk. Jangan ketawakan orang. Rozaima macam mana? Sehat? La haula wala quwwata illa billah. Banyak gelak ni. Maka baca. Baca Don. Kau banyak bermaksiat, baca. Mana air malim? Maka apabila engkau telah mengetahui bahawa dirimu sendiri banyak mempunyai kelemahan sehingga engkau melakukan sesuatu maksiat, maka ketahuilah begitu pula halnya saudaramu. Nampak? Apabila engkau mengetahui bahawa dirimu sendiri pun banyak kelemahan, pun orang lain pun ada banyak kelemahan. Faham ni? Jadi jangan umpat orang lain. Jangan umpat orang lain. Sebab orang lain pun ada mulut dan kamu pun ada aib. Faham? Yang orang lain boleh umpat. Kamu ingat kamu saya ada mulut, orang lain saya ada dosa. Faham? Orang lain pun ada mulut, kamu pun ada dosa. Bila-bila masa kamu boleh diumpat. Faham? Ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan.
sehingga ia melakukan maksiat, maka uzurnya sama dengan uzurmu. Faham? Situasinya sama dengan situasimu. Mana ada hamba yang tidak ada dosa. Tetapi kenapa engkau suka menyebutkan kelemahannya? Tentu ia tidak suka seperti halnya engkau tidak suka disebut-sebutkan kelemahanmu. Dan apabila engkau menutupi keaibannya, maka Allah pasti akan menutupi keaibanmu. Dalam hadis sahih sebut, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Tetapi jikalau engkau suka mendedahkan keaibannya, maka Allah pasti akan menyediakan lidah-lidah yang lebih tajam untuk mendedahkan keaibanmu di dunia ini. Kemudian Allah akan mendedahkan pula segala rahsiamu di hari akhirat kelak di hadapan seluruh makhluk di padang mahsyar nanti. Lagi teruk. Faham ni? Bukan satu dunia. Semua hamba daripada zaman Nabi Adam sampai bayi yang terakhir lahir sebelum kiamat, semua nampak apa yang kita buat, dosa yang kita buat. Kalau kita buka aib orang, jadi tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Yang sepatutnya Allah akan bentangkan, tapi sebab kita tutup aib orang di dunia, maka Allah tutup juga kita punya kisah hidup yang yang maksiat, yang secara sembunyi-sembunyi itu. Paham ni? Begitu. Seandainya engkau melihat dirimu bersih daripada dosa, nampak? Baik zahir ataupun batin, dan engkau melihat dirimu bersih daripada sebarang keaiban, segala keaiban, baik yang berkenaan dengan urusan agamamu ataupun duniamu, maka ketahuilah bahawasanya kejahilanmu terhadap dirimu sendiri itu adalah sejahat-jahat kejahilan. Itulah maksiat yang paling terbesar. Maksiat yang paling besar apa? Menganggap diri suci daripada dosa. Sebab tu dalam Quran sebut fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu anggap diri kamu ni suci. Fala tuzakku, jangan kamu sucikan diri kamu. Faham? Jangan kamu sok-sok bersih. Jangan kamu sok-sok suci. Faham ni? Jangan kamu sok-sok bang jago. Faham? Bang bodoh tu baru betul. Sebab apa? Sebab dia jahil pada dirinya sendiri. Dia rasa dia dosa. Okey? Tidak ada aib yang lebih besar daripada seseorang yang menganggap dirinya bersih daripada segala dosa dan kesalahan. Sebenarnya Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap dirimu. Jikalau ia menghendaki kebaikan pada dirimu, tentu ia menunjukkan kepadamu akan aib dirimu. Faham? Jadi kalau ada orang mengaku dirinya baik, mengaku dirinya suci, maknanya Allah tidak peduli sudah pada diri dia. Sebab kalau Allah peduli pada diri dia, Allah akan tunjukkan dia punya aib. Allah akan berikan kepada dia taufik untuk dia muhasabah terhadap dosa-dosanya. Tapi ini tidak. Maknanya Allah tidak pedulikan sudah pada dirinya. Jadi, ketika engkau melihat dirimu sebagai seorang yang bersih, maka itu adalah kesudahan daripada segala kejahilan. Apa kesudahan tu? Puncak segala kejahilan, puncak segala kebodohan. Itu makna kesudahan. Okey? Puncak maknanya menara bagi kebodohan, menara bagi kemaksiatan ialah apa? Menganggap dirinya baik. Faham ni? Wallahu a'lam. Okey, belum habiskan. Kemudian seandainya engkau memang benar pada sangkamu bahawa engkau orang yang tidak mempunyai keaiban, maka banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Faham? Dan mengapa pula engkau mahu memaki orang lain dan mempersendakan kesalahan mereka? Bukankah perbuatan ini juga termasuk di antara keaiban yang besar pula? Faham ni? Wallahu a'lam. Nanti kita akan masuk kepada perkara yang keempat, iaitu berdebat atau bertengkar. InsyaAllah kita khatam ni sebelum Maulidur Rasul. Sebelum Maulidur Rasul. Cepat. Allahu Akbar.
Masih yang metode belajar. Yang kelima metode belajar. Itu. Lima. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم يلا Don baca bismillah. Wa ansyada. Kotor sih gitu yang mulia. Hah? Kotor. Kenapa kotor? Memang dari orang punya. Kotor tengok. Kotorkah sebab apa? Enggak nih, lebih dari orang. Oh tak ada masalah. Jangan kau bagi alasan. Baca sih ya. Qala musannif rahimahullahu taala ansyadana Syekh Imamul Ajal Qiwamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar. Muhammad bin Ibrahim ibn Ismail Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar. Muhammad bin Ibrahim bin Ismail ibn Saffar. Iya kembali. Aikal baca Aikal. Mari. Aikal baca. Garis-garisnya Mana? Ini nih. Ansyadana yang Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar. Baca Aikal. Ini ada baik kah? Pakai dah. Nah, apa. Teruskan. Mana sudah? Ansyadana. Wa ansyadana ini ansyadana. أنشدنا الشيخ الإمام الأجل Qiwamuddin. حماد بن إبراهيم Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar. حماد بن Lagi teruk. Tadi gelakkan orang. حماد بن إبراهيم بن إسماعيل Badi. Apa? Hammad bin Ibrahim bin Ismail. حماد بن إبراهيم بن إسماعيل الصفار Ush. Wah. Al-Ansari. Boleh kan tidak? Nope. Alasan lagi tidak nampak. Insyaallah Al-Ansari imla'an lil qadi. Apa dia? Bukan, Don, baca. Cepat. Ansar imla'il al-qadil. Al-qadi Khalil ibn Ahmad Asy-Syajari. Sajrozi. Sini Sajrozi mana? Ada apa? Syajari betul. Syajari. Akhdimil. Situ kembali. Ukhdumil ilma. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi. Mustafidi. Nama wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafizta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayatat ta'kidi thumma 'allighu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi 'ala ta'bidi. Dia kata apa? Syekh yang mulia Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari, dia membawakan syair kepada kami.
Okey? Sebagaimana syair yang telah digubah daripada Qadi Khalil bin Ahmad Asy-Syajari. Apa dia punya syair? Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi. Dia kata apa? Wa adim darsahu bi fi'lin hamidi. Dia kata abdikanlah dirimu kepada ilmu. Tu. Khidmatlah dirimu kepada ilmu. Seperti mana abdinya seorang hamba. Nampak? Abdikanlah dirimu terhadap ilmu seperti mana mengabdikan dirinya sebagai seorang hamba. Wa adim darsahu bi fi'lin hamidi, maka belajarlah kamu selalu dengan cara yang paling apa makna cara yang paling terpuji? Cara yang paling beradab. Okey, itu makna dia. Okey? Sebab itu kalau kamu ada ilmu yang tinggi sekalipun, kalau tidak ada adab, dipanggil apa? Dipanggil tiada ilmu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang tidak ada adab pada dirinya, maka tidak adalah ilmu pada dirinya. Walaupun dia mufti besar kah, walaupun dia qadi besar kah, imam al-ajal kah, faham ni? Tapi kalau dia tidak ada adab, maka anggaplah dia tidak ada ilmu. Wa idza ma hafizta syai'an a'idahu. Okey? Thumma akkidahu ghayat at-ta'kidi. Okey? Bila engkau telah menghafal sesuatu ilmu, maka ulangilah dia berkali-kali. A'idahu, ulang dia banyak-banyak kali. Faham? Okey? Thumma akkidahu ghayat at-ta'kidi. Lalu engkau kukuhkanlah dia sampai hafalanmu menjadi mantap. Faham ni? Thumma allighu kay ta'uda ilaihi. Okay? Lalu catatlah dia agar engkau dapat membaca kembali wa ila darsihi ala ta'bidi, untuk selama-lamanya agar engkau dapat mempelajarinya lagi dan lagi. Faham? Jadi banyak adab dia sebut di sini. Okey? Yang pertama, abdikan diri dalam ilmu. Okey? Yang kedua, belajar dengan cara yang paling terpuji. Okey? Yang ketiga, usaha untuk menghafal ilmu. Yang keempat, ulang benda yang kamu sudah hafal itu. Okey? Yang kelima, apa? Catat ilmu tersebut. Okey? Yang keenam, baca berkali-kali. Jadi dalam satu syair ini ada 6 perkara yang dia mau sampaikan kepada kita. Okey? Fa idza ma aminta minhu fawata. Baca. فإذا ما أمنت منه قواتا فانتدب بعده لشيء جديد مع تكرار ما تقدم منه واقتناء لشأن هذا المزيد ذاكر الناس بالعلوم لتحيا لا تكن من أولي النهى ببعيد إن كتمت العلوم أنسيت إن كتمت العلوم أنسيت حتى إن كتمت العلوم أنسيت سيتا إن كتمت العلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت بالعذاب الشديد. Okey, dia kata apa? Dia kata, jika kau sudah merasa yakin yang kau tidak akan lupa sudah dengan ilmu itu, maka masukilah dengan segera ilmu yang baru. Faham? Kalau sudah yakin sudah ilmu itu sudah mantap di kita punya hafalan, okey, hafal pula ilmu yang baru, hafal pula kitab yang baru, hafal pula matan yang baru. Okey? Sambil-sambil engkau mengulang-ulang ilmu yang lalu, maka fokuskanlah terhadap ilmu yang baru. Begitu. Muallim ubah sikit dia punya bahasa ni ya. Sebab bahasa Indon ni.
Okey? Muzakarahkanlah ilmumu agar ilmumu hidup selalu. Okey, yang boleh terjemah sikit Muzakarahkanlah ilmumu agar dia hidup selalu. Okey? Kepada orang-orang yang berfikir, kepada orang-orang yang selalu berfikir, janganlah engkau menjauh. Maksudnya jangan jauh dengan orang yang selalu berfikir, yang selalu ajak muzakarah. Faham ni? Okey? Jika kau tutupi ilmu tersebut, maksudnya jika kau tidak bermuzakarah lah ni, okay? Jika kau menghalang ilmu tersebut, maka ilmu akan hilang daripadamu. Okay? Tengok dia punya bahasa. Maka kau akan menjadi bodoh dan tolol dungu. Wow, dia mau samakan ujung dia tu. Faham ni? Kita ubah. Sekejap. Apa bahasa sedap? Okey. Okey. Jadi dia bagi tahu apa situ? Jangan apa tutup tutup ilmu. Apa makna tutup ilmu? Tidak ulang kaji, tidak mutalaah. Ada berapa 4M kan Muadim cerita hari tu kan? Iya. Siapa ingat 4M tu? Ikut turutan enggak? Enggak semestinya. Muhadarah, muzakarah, mutalaah, mulazamah, murajaah. 4 ni. Okey? Kalau antum dah buat 4 ni, itu sudah dikira apa? Dikira menutupi ilmu. Okey? Pintu ilmu tu ada pada 4 ni. Muzakarah, muzakarah ni maknanya saling berbincang. Okey, saling berbincang, muzakarah. Okey. Kemudian apa? Mulazamah ni maksudnya rapat dengan ustaz, selalu bertanya hal ehwal agama dengan ustaz, mulazamah, melazimkan diri. Yang ketiga, mutalaah maknanya belajar. Yang keempat, murajaah, ulang kaji. Ulang kaji. Mana tadi? Kita mau ubah dia punya syair tadi. Okey. Jika engkau tutupi ilmu, maka daripadamu, macam mana? Jika engkau tutupi ilmu, maka akan hilang ilmu daripadamu. Okey? Maka engkau akan menjadi bodoh dan tidak berilmu. Itu bahasa biasalah, okey? Api neraka akan membelenggumu di hari kiamat. Siksa yang pedih menimpamu menjilat-jilat. Ini dia punya bahasa. Okey? Sebab itu bila mana kita sudah ada ilmu, bila mana ada orang bertanya kepada kita, maka kita kena jawab. Jangan sembunyikan ilmu. Jangan kata, kalau aku tahu ni, kalau aku sudah bagi tahu dia, ada sudah ilmunya. Jangan kedekut dengan ilmu. Faham ni? Jangan kedekut dengan Ustaz ada RM1. Don ada RM1. Faham? Ustaz bagi dia RM1, Ustaz. Don bagi Ustaz RM1-nya. Berapa Ustaz punya? Sama juga. Faham ni? Sedikit-sedikit. Ustaz ada satu ilmu. Don ada satu ilmu. Ustaz bagi ilmu Ustaz pada dia. Dia bagi ilmu dia pada Ustaz. Ada berapa ilmu? 2 ilmu. Faham? Jadi ilmu ni kalau dia bagi, dia akan berkembang. Faham? Jangan takut untuk sebarkan ilmu. Okay, dia bagi hadis ini. Dia kata apa? Man su'ila an ilmin fakatamahu aljama yawmal qiyamati bilijamin min narin. Siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu, fakatamahu, tapi dia diam.
Tak mau jawab. Dia sembunyi. Nantilah aku jawab. Faham? Padahal tak dijawab-jawab. Faham ni? Al-jama yaumal qiyamati bilijamin min nar. Maka Allah akan membelenggunya di hari kiamat nanti dengan belenggu daripada api neraka. Kalau dia apa? Kalau dia sembunyikan ilmu. Jadi bila orang tanya, kita jawab sekadar yang kita tahu. Kalau kita tidak tahu, jawapan yang paling terbaik wallahu a'lam. Faham ni? Jangan malu untuk bercakap tidak tahu. Tidak tahu itulah jawapan malaikat. Bila Allah tanya apa benda-benda di sekeliling ni, malaikat apa? Malaikat kata apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kami tak tahu. Kalau kau nak bagi tahu kami tak tahu. Jadi jawapan tak tahu ni jawapan yang tinggi sebenarnya. Tapi kita merasa jawapan yang tak tahu ni jawapan macam orang bohong. Tidak. Jawab tidak tahu itulah ilmu. Faham? Menjawab dengan jawapan tidak tahu itulah bukti kita berilmu. Faham ni? Okey. Insyaallah. Wala buddah. ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة. Okey, tamam. Wala buddah, dan tidak boleh tidak li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu minal mudzakarah, mestilah dia melakukan diskusi, perbincangan dalam bentuk apa? Mudzakarah. Satu. Okey, mudzakarah. Apa makna mudzakarah? Saling tukar pendapat antara satu dengan yang lain. Itu makna mudzakarah. Faham? Macam kalau orang keluar tabligh kan, dia ada muzakarah adab tidur, ada muzakarah adab tandas, faham? Nah, apa yang dia tahu dia sampaikan, apa yang orang lain tahu dia sampaikan. Jadi masing-masing dapat ilmu. Itu muzakarah, saling bertukar pandangan. Okey? Wal munazarah. Apa dia munazarah? Munazarah ni kalau dia macam debat lah, tapi bukan debat. Munazarah ni dia macam apa? Macam okey. Berbahas, aywa. Munazarah ni mana berbahas. Muzakarah tadi kita apa? Saling bagi pandangan. Kalau munazarah saling kritik pandangan. Kita punya pandangan tu dikritik oleh orang lain. Faham? Itu dipanggil munazarah. Okey? Yang terakhir mutarahati. Apa dia mutarahah? Mutarahah ni maksudnya diuji kaji pendapat itu mana yang paling benar, mana yang paling sah, mana yang paling asah. Itu mutarahah. Faham? Ini pendapat A, ini pendapat B, itu pendapat C, ini pendapat D, kan macam-macam pendapat. Maka diadu pendapat itu, tengok mana yang lebih asah. Faham? Mana yang lebih kuat dia punya pandangan. Faham? Fayambagi an yakuna kullun minha bil insaf. Nampak? Walaupun buat muzakarah, walaupun buat munazarah, faham? Walaupun buat mutaraha, akan tetapi fayambagi an yakuna kullun minha, mestilah dibuat semuanya dengan insaf. Dibuat dengan rasa rendah diri. Bukan mau cari siapa yang paling hebat berbahas. Bukan mau cari siapa yang paling hebat ilmunya, tidak. Tapi atas satu niat, mestilah dengan rendah di niat untuk mencari ilmu. Bukan untuk mencari siapa yang paling berilmu. Kan beza tu. Cari ilmu dengan cari siapa paling berilmu. Beza tu. Okay? Watta'ti watta'ammuli. Dan mestilah dibuat dengan penuh penghayatan. Okay?
Wa yataharraza 'ani syaghabi, serta menjauhi sikap emosi. Jauhi sikap emosi. Kalau kawan tu kata salah pandangan ni, macam mana pula salah? Faham? Aku baca dengan syanu ni. Faham? Imam batu 4 di bawah tu. Faham? Yang cakap kalau tolak bala syirik. Faham? Kufur. Faham ni? Tak boleh emosi. Faham? Kena tenang. Emosi macam mana pun, ya salah batu. Faham? Padahal geram sudah tu. Faham? Padahal geram. Boleh kataan begitu? Susah kan? Susah. Okay? Wa yataharraza 'ani syaghabi, menjauhi sikap emosi. Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun wal musyawaratu innama takunu li istikhrajis shawab. Kerana munazarah dan mudzakarah itu wujud hasil daripada musyawarat. Okey? Dan musyawarat itu dilakukan hanya untuk menemui li istikhrajis shawab, untuk mengeluarkan kebenaran, mana yang lebih benar. Sebab tu ada musyawarat. Faham ni? Wa dzalika innama yahsulu bit ta'ammuli wat ta'anni wal insaf wa la yahsulu bil ghadabi wasyagab. Ini sama macam tadi. Dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Faham ni? Habib Umar ada di atas kalau nak silap. Dia ada tulis satu kitab. Adabul Munadharah. Adab berbahas. Adab berdebat. Nah, Habib Umar ada tulis satu kitab. Ada di atas kalau nak silap. Kecil tak buku dia? Adab berbahas. Okey? Fa in kanat niyyatuhu minal mubahathati ilzamal khasmi wa gahruhu fala tahillu wa innama yahillu dhalika li idharil haqq. Jika dia punya apa tu? Mubahasah tu, mubahasah ni samalah macam munazarah tu, berbahas. Faham? Mubahasah, bahas masail, bahas, kan? Jika munazarah itu, berbahas itu diniatkan untuk apa? Untuk menundukkan lawan, untuk apa? Mengalahkan lawan. Okey? Fala tahillu. Maka hukumnya adalah tidak boleh, tidak halal. Faham? Hukumnya adalah haram. Okey? Wa inna ma yahillu dzalika li izharil haqq. Kerana mubahasa ini dilakukan untuk apa? Izharul haqq, untuk menjelaskan mana satu yang benar. Wat tamwih wal hilatu la yajuzu fiha. Begitu juga wat tamwih. Apa tu wat tamwih? Cakap berbelit-belit. Wah, sengaja. Dia kan pakar debat. Jadi dia belit sana, belit sini, belit sana, belit sini. Fakta orang dia boleh pusing. Faham? Ini orang yang pakar debat lah ni. Faham? Okay? Wal hilatu. Dan dia suka bagi helah. Faham? Dia tahu dia mau kalah sudah. Wah, bagi helah sana, helah sini, helah sana, helah sini. Okay? La yajuz. Tidak boleh dilakukan. Okay? Tak boleh. Illa idza kana al-khamsu muta'annitan la taliban al-haq. Kecuali jika lawannya itu berta'annut. Apa dia berta'annut? Sekadar untuk mencari kelemahan orang yang dia lawan. Faham? Dia bukan mau cari kebenaran pun, tapi mau uji. Sekadar mau uji ilmu orang tu. Ini kita boleh apa? Tamwih. Kita boleh putar-putar belit. Faham? Kita boleh bagi helah. Faham? Supaya dia tenggelam di dalam hujah dia sendiri. Faham? Itu. Okey? La taliban al-haqq. Itu niatnya bukan untuk mencari kebenaran. Wa kana Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alaihi al-ishkal wa lam yahduruhu al-jawab yaqul ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nazirun wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ini ayat Quran ni. Okey? Muhammad bin Yahya rahimahullah, jika dia menghadapi kesulitan terhadap sesuatu perkara dan dia belum mengetahui jawapannya, maka dia akan kata apa? Pertanyaan anda sangat bagus dan saya akan mempelajarinya. Kerana di atas orang berilmu itu ada lagi orang yang misalnya si Don tanya Ustaz. Faham ni? Ustaz tak tahu jawapan tu. Faham? Jadi Ustaz bagi tahu si Don
Ustaz puji dia, bagus kau punya jawapan ni. Bagus kau punya soalan ni. Sebab aku pun tak tahu. Jadi bila aku tanya kepada ustazku yang tahu, otomatik aku pun dapat tahu. Kerana apa? Kerana setiap orang yang berilmu itu ada orang yang berilmu lagi di atas. Itu Quran sebut wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Itu ayat Quran tu. Okey? Wa fawqa kullu dhi ilmin alim. Sesungguhnya orang yang alim itu di atasnya ada orang lagi yang lebih alim. Faham? Kita di atas kita ada ulama, di atas ulama ada ulama lagi, atas ulama ada ulama lagi. Sampailah di atas ulama ada tabi'in, atas tabi'in ada sahabat. Lepas sahabat ada Rasulullah. Lepas tu tak ada sudah yang lebih tinggi daripada itu. Faham ni? Wa faidatul mutarahati wal munazarati aqwa min faidi mujarrad al-tikrar li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Okey. Mutarahah dengan munazarah ni dia punya manfaat lebih besar, lebih banyak jika dibandingkan kita mujarrad tikrar, jika dibandingkan kita hanya mengulang kaji sendiri-sendiri. Faham? Okey? Kerana di sini berarti juga begini maksudnya. Kalau kita belajar sendiri-sendiri, bila kita baca sesuatu, kita hanya akan dapat memahami sesuatu dengan suatu akal. Okey? Tapi kalau kita muzakarah, munazarah, mutarahah, kita akan dapat, otak kita akan dicambah dengan pendapat-pendapat orang lain. Dia cakap begini, oh kita pun fikir, ya begitu juga. Dia cakap begini, kita pun fikir, ya begitu juga. Jadi sudah banyak ilmu di situ. Faham? Berbanding dengan satu akal, lebih banyak akal lebih baik. Faham ni? Gitu maksudnya. Wagila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Nampak? Okey? Lakin idza kana ma'a munsifin salimit tabai. Okey, tengok dia kata apa? Satu saat mutarahah itu, satu saat muzakara itu, satu saat munazarah itu lebih baik daripada mengulang kaji 1 bulan. Faham? Kita muzakara saatin. Okey? Lebih baik daripada muzakara mutala'ah satu bulan. Okey? Tetapi apa? Tetapi kalau dilakukan dengan orang yang munsif. Bukan munsyid. Faham? Munsif. Munsyid tak ada hal. Faham? Tak ada manfaat. Contoh, faham? Munsif. Apa makna munsif? Orang-orang yang jujur, yang insaf pada dirinya, yang juga rendah diri macam dia juga. Faham? Macam muallim. Faham contoh. Dan ketawa koikal. Dan jujur tabiatnya. Faham? Jujur tabiatnya. Nah, wa iyyaka wal mudzakarata ma'a muta'annit. Faham? Jauhilah dirimu daripada bermuzakarah dengan orang yang muta'annit. Apa dia muta'annit? Yang suka cari kelemahan orang saja. Lepas ni adalah ni yang guna perkataan muta'annit ni. Entah muta'annit. Faham? Apa tu muta'annit? Aku pun tak tahu. Faham? Salatun. Terus berqasidah. Faham? Tapi selawat ni luar biasa kalau di tempat orang Arab. Faham? Begaduh macam mana pun, berlanggar ni sampai mau mati, berlanggar, begaduh macam mau berbunuh sudah ni, mau angkat tangan sudah, mau berbunuh sudah ni. Tiba-tiba satu orang cakap sallu ala nabi, selawat atas nabi, terus bubar. Itu hebatnya, ajaibnya selawat di Arab. Kau pergi jumpa orang bergaduh di sana, bertikam sallu ala nabi, kau yang ditikam. Faham? Tak kena tempat. Faham? Tapi di Arab luar biasa. Biadab-biadabnya orang Arab tu dengar selawat pun boleh lembut. Lembut-lembutnya orang Melayu dengar selawat tambah keras. Itu beza. Faham? Sudah apa? Kereta kan? Kereta berlanggar kan? Berlanggar, remuk sudah. Paham? Yang melanggar ni takut sudah. Yang dilanggar tu keluar pintu sudah. Siap bawa kayu lagi. Yang bawa kereta ni sallu ala nabi, halal. Terus halal. Terus yang yang mau memukul ni halal. Patah balik masuk kereta.
Sampai begitu sekali. Dia punya ta'adub dengan salawat. Tapi jangan pula antum cari gaduh di Arab nanti begitu. Faham? Antum pukul-pukul saudara Nabi. Faham? Dia mau pukul tak jadi. Saudara Nabi. Jangan. Antum nanti yang meninggal di sana. Okey? Ghair mustaqim at-tab'i, yang tak jujur tabiatnya, yang tak lurus dia punya tabiat, mana perangainya tak bagus. Itu maksud dia. Okey, kita tahu dia ni emosinya tinggi, faham, panas baran. Jangan berdebat, jangan muzakarah dengan dia. Okey? Fa inna at-tabi'ata musriqatun, karena tabiatnya itu tabiat yang suka mencuri, maknanya suka ambil kesempatan. Itu maksud mencuri itu suka ambil kesempatan. Wal akhlaq muta'addiyatun. Akhlaknya ini mudah membiak dengan orang. Kalau antum berdebat dengan orang yang suka panas baran, antum pun nanti jadi panas baran. Faham? Jadi elakkan akhlak begitu. Wal mujawarata mu'thiratun, dan berkumpul dengan orang-orang begitu boleh membawa pengaruh yang besar. Faham nih? Jadi jangan bergaul dengan orang yang suka berdebat tanpa asas. Faham? Wa fi sya'ri alladhi dzakarahu al-Khalil bin Ahmad fawaidu katsiratun. Dalam rangkaian syair yang disebutkan oleh Khalil bin Ahmad terdapat banyak petunjuk. Antaranya apa? Al-ilmu min syartihi liman khadamahu ayyaj'alan nasa kullahum khuddamahu. Wah, sedap. Dia kata apa? Macam mana mau kasih bahasa Melayu ni ya? Al-ilmu min syartihi liman khadamahu ayyaj'alan nasa kullahum khuddamahu. Dia begini. Orang yang belajar ilmu, dia akan menjadi hamba kepada ilmu tersebut. Tetapi kalau dia sudah berilmu, seluruh manusia akan menjadi hamba kepada orang yang berilmu itu. Faham? Ilmu ni, Ustaz ulang balik. Ilmu orang yang belajar ilmu, dia akan menjadi hamba kepada ilmu tersebut. Tetapi kalau dia sudah berilmu, seluruh dunia, seluruh manusia akan menjadi hamba kepada orang yang berilmu itu. Faham? Maknanya besarnya kemuliaan ilmu. Wallahu a'lam. Antum faham tak ni apa yang Ustaz syarah ni? Daripada malam pertama sampai malam 20 ni. Faham ke tidak? Faham ya, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, start dari sini ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.